Assalamualaikum, hai semua. So, untuk video kali ni awak akan jumpa subtopik ni dalam bab 10 subjek biologi tingkatan 4 silibus KSSM. Okay, so jom kita buat revision sikit tentang apakah bahan-bahan ataupun komponen yang membina darah. So, benda yang awak kena tahu tentang darah ialah bila awak tengok warna dia merah, tidak semestinya hanya sel darah merah yang ada dekat dalam darah. Rupa-rupanya ada juga benda-benda lain. So, jom dengar cikgu cerita. So, rupa-rupanya darah ni dia terbahagi kepada dua main komponen, iaitu 55% daripada darah terbina daripada plasma. Lagi 45% terdiri daripada komponen sel. So, komponen sel tu dia termasuklah sel darah merah. So, jom kita take a closer look into plasma darah dulu. Okey, ataupun blood plasma dalam bahasa Inggeris. So, apa yang ada dekat dalam blood plasma? Okey, kalau awak belajar dekat dalam buku teks ke, awak akan nampak banyaknya benda saya nak kena ingat. Kadang-kadang dalam soalan tu terus macam lost kan, tak tahu nak jawab apa. So, cikgu SPM, cara cikgu ingat adalah dengan ingat APIBB APIB. Alright, maksudnya apa? Plasma darah terdiri daripada A, air, P, plasma protein, I, ion, B yang pertama adalah bahan kimia dan B yang kedua adalah bahan terlarut. Okay, so air kerja dia apa? Kerja dia adalah untuk menjadikan darah tu sebagai larutan lah, supaya darah tu boleh jadi cecair yang boleh mengangkut bahan-bahan lain, ataupun dalam bahasa Inggeris dia dikenali sebagai solvent. Kemudian kita ada P, plasma protein. So plasma protein ni apa? Perkara komponen yang berada di bawah plasma protein contohnya adalah seperti fibrinogen. Awak akan belajar tentang fibrinogen dalam mekanisme pembekuan darah. Okey, selain daripada itu ada albumin, okey, ada immunoglobulin. So semua tu adalah plasma protein yang ada dekat dalam darah. Okey, so kita settle A, kita settle P. Kemudian kita ada I, ion. So ion ni awak akan jumpa masa awal-awal awak belajar chapter biology tu. Kita belajar tentang Na+, ion sodium ataupun bahasa Melayu dia ion natrium. Kemudian kita ada potassium ion, K+, and then kita ada calcium. Alright, so semua ni adalah ion. Alright, and then seterusnya adalah APIB. B, bahan kimia. So bahan kimia ni dia merujuk kepada enzim dan juga hormon. Enzim dan juga hormon pun ada dekat dalam darah kita. Kemudian yang terakhir sekali APIB. So B yang terakhir adalah bahan terlarut. So bahan terlarut tu dia termasuklah nutrien. Contohnya makanan yang awak dah makan. Contoh kalau awak makan karbohidrat, karbohidrat tu nanti dia akan diproses dan akhirnya menjadi glukosa, betul? So glukosa, amino acid, urea, what else? Bahan buangan, semuanya ada dekat dalam darah juga dan dia termasuk di bawah kategori bahan terlarut. So, jom kita recall balik APIB. A, air, P, plasma protein, I, ion, B, bahan terlarut ataupun bahasa Inggeris dia adalah dissolved substance, dan bahan kimia, okay, chemical substance. Okay, settle tentang plasma darah 55%. So another 45% adalah komponen sel. Alright, so komponen sel ni cara cikgu ingat adalah EPL. Dia bukan English Premier League tapi dia adalah erythrocyte, platelet dan juga leukosit. So erythrocyte dia merujuk kepada sel darah merah. So sel darah merah ni dia adalah sel yang berwarna merah. Sebab apa? Sebab ada pigmen berwarna merah dikenali sebagai hemoglobin yang fungsi hemoglobin tu adalah untuk mengangkut gas oksigen. Alright, so that's why warna darah kita adalah berwarna merah sebab terdapat pigmen yang namanya hemoglobin ini. Right, so erythrocyte settle, kemudian P, platelet. So platelet ni awak akan jumpa dalam mekanisme pembekuan darah. Kerja dia adalah untuk membantu proses pembekuan darah, untuk mengelakkan kita daripada hilang darah banyak lah kalau berlakunya luka dan sebagainya. And then yang terakhir kita ada L. So L ni adalah leukosit. Leukosit ni adalah sel darah putih, white blood cell. So bawah leukosit ni dia terbahagi kepada another 5
types of white blood cell terbahagi kepada 5 jenis sel darah putih, yang mana kategori dia adalah yang bergranul ataupun tak bergranul, agranulocyte. Alright, so kalau awak nak dengar ataupun awak nak faham dengan lebih lanjut tentang leukocyte, just let me know, nanti cikgu akan explain. So overall, jom kita recall balik, komponen yang membina darah kita terbagi kepada 55% adalah plasma darah, iaitu APIP B, and then another 45% adalah komponen sel, iaitu EPL. So APIP B and then EPL. So selamat belajar. Jangan lupa kalau suka dengan video ni, awak tekan button like dan komen. Kalau awak suka dengan channel cikgu ni and nak support cikgu, tolong subscribe, and we'll see you in the next video. Bye bye.